Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita hari ini dah selesai hari yang ke-7. Hari yang ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Besok hari yang ke-8, hari Tarwiyah. Dalam maknanya bulan haji, hari ke-8 hari Tarwiyah. Kalau hari Tarwiyah ni ialah di mana peristiwa ketika mana Nabi Ibrahim dia bermimpi. Dia bermimpi. Tarwiyah. Dia melihat dalam mimpi dia tu Allah Taala memerintahkan supaya menyembelih, maknanya puteranya Ismail. Tuan-tuan jangan buat macam tu pula, mimpi kan suruh sembelih anak, besok dia sembelih kan? Itu hanya berlaku sekali dalam seumur hidup dalam sejarah. Dan Nabi Ibrahim dia bermimpi pada malam 8, dia bermimpi besok hari namanya Tarwiyah, makna hari menunggu-nunggu. Betul ke tidak mimpi? Ada sampai kepada hari nahar, hari wukuf. Hari wukuf. Jadi besok maknanya hari 8, kalau mengikut maknanya perjalanan orang haji, besok hari ke-8 orang-orang yang nak menunaikan haji sekarang ni yang ada 600,000 orang di Mekah akan mula berangkat daripada Mekah ke Arafah. Lepas sembahyang asar mereka akan mula berangkat. Mana bertolak sama ada yang jalan kaki. Sebab tak jauh daripada Mekah dengan Arafah ni, tak jauh kan? Kalau jalan kaki 15 km ya. Kan? Saya pernah berjalan kaki daripada Arafah ke Mekah. 15 km. Nak balik daripada Mekah tu lepas malam pergi tawaf, sampai subuh. Mana subuh lepas selesai tawaf balik naik kereta tak ada. Sebab hari tu hari raya, kereta tak ada, jalan kaki 15 km daripada Mekah sampai ke tempat melontar di Mina. Tu jauh rasanya. Memang hilang rasa dosa-dosa. Sebab panas lagi kan. Kita berihram lagi. Kalau kita berjalan tu makna 15 km ni ikut kita ni tak sampai dalam 1 jam itulah kan, bukan jauh sangat. 15 km. Melaka ke Teluk Mas ni baru 12 km kan. Jadi maknanya kalau naik kenderaan daripada Teluk Mas sampai ke Masjid Al-Azim tu baru maknanya 7 minit, 10 minit paling lama. Jadi kita bayangkan 15 km. Jadi ada orang yang berjalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang akan berjalan daripada Mekah ke Madinah, ke Arafah. Jadi akan wukuf di Arafah. Jadi besok hari 8 orang mula berangkat. Bila mulanya? Waktu asar. Lepas maknanya gelincir matahari, orang mula berangkat sikit. Kan? Kerana pada hari 9 orang-orang yang menunaikan haji akan berkumpul di Arafah. Nama tempat satunya di Arafah. Jadi itu perjalanannya lah. Jadi orang yang wukuf di Arafah pada hari 9 hari Isnin kan. Jadi hari Isnin hari wukuf, maknanya hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Isnin tu kalau besok tak dapat puasa hari Isnin, jangan tinggal puasa. Sebab apa? Memang digalakkan bagi orang yang tak menunaikan haji untuk menunaikan puasa hari Arafah, hari 9. Kan? Jadi hari 9 ni yang dikatakan orang yang berpuasa pada hari 9, maka hari wukuf di Arafah mengkifarahkan dosa 2 tahun yang telah lalu. Itu besar dah kan? Kifarah dosa, mengkifarahkan dosa. Jadi maknanya ini berbetulan pula hari Arafah kita di sini hari 9 itu jatuh hari Isnin. Jadi nak niat apa?
Nak niat puasa Arafah ke, nak niat puasa Isnin ke? Jadi maknanya disunatkan kita puasa tu niatnya satu aja. Satu dapat dua. Mana orang yang berniat besok hari Isnin puasa sunat Arafah ataupun puasa sunat 9 Zulhijjah, boleh dua. Saja aku puasa sunat 9 Zulhijjah atau sunat Arafah, maka dia hari Senin pun dia dapat pahala puasa Senin pun dia dapat. Tak payah nak baca banyak-banyak. Saja aku puasa sunat Arafah dan hari Isnin dan qada. Wah, banyak mana? Kan? Satu niat. Jadi nak bergabung, kalau sekiranya qada wajib dengan sunat boleh. Maka tak boleh menggabungkan dua yang wajib dalam satu masa, tak boleh. Contoh nak puasa qada dengan puasa nazar, tak boleh. Jadi kalau kita nak puasa hari Isnin tu, kita ada katakanlah ada qada puasa, ada puasa, maka niat puasa qada hari tu, maka puasa Arafah dapat, puasa Isnin dapat, 3 sekali. Niat macam mana? Satu je niat. Niat iaitu niat puasa qada. Tak? Jadi orang yang nak berpuasa qada, dia kena memastikan niat itu sebelum daripada terbit fajar. Mana? Sebab puasa qada ni puasa wajib. Dia mesti niat dia sebelum daripada orang azan, mana terbit fajar lah. Tapi kalau dia nak puasa sunat aja, contoh nak puasa sunat Arafah ataupun puasa sunat hari Isnin, katakanlah pagi Isnin telajak bangun pukul 7 sadar bukan ayam berkokok, lembu dah menguuk dah. Kan? Lembu pun dah bunyi, bukan ayam lagi. Jadi maknanya sadar dah pukul 7. Sedangkan hari itu hari Isnin ataupun hari Arafah. Nak puasa dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau dah makan nasi lemak 3 bungkus, tak payah dah. Tak payah ada niat lagi. Dia nak niat, orang yang nak puasa sunat, dia boleh menjatuhkan niat selama mana belum gelincir matahari, belum masuk waktu zuhur. Jadi kalau pukul 10 dia belum makan lagi, niat nak puasa hari ni puasa apa? Hari ni apa? Hari Arafah. Niat, aku puasa sunat Arafah. Jadi hukumnya sah dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niat aja. Jadi ini yang kita kena faham. Dia puasa sunat ni dia tak terikat dengan syarat. Adapun puasa qada, puasa nazar, puasa kifarah, itu semua wajib. Dia mesti dilakukan sebelum, niatnya mesti dijatuhkan pada malam hari sebelum terbit fajar. Jadi supaya kita kalau orang yang nak berpuasa qada, nak berpuasa Arafah, kalau hari Isnin terlupa ataupun terlewat bangun, ingat masih boleh berpuasa lagi, menjatuhkan niat selama mana belum lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi insya-Allah, kerana kelebihan puasa keduanya, kelebihan puasa Arafah ni, dia mengkifarahkan dosa yang sebelumnya, dan yang keduanya, hari Arafah ni ialah hari yang dimakbulkan doa. Walaupun orang di sana tu tengah wukuf, itu hari Arafah, kita di sini macam mana? Jangan lupa, sebelum daripada gelincir matahari, maka kita berdoa banyak-banyak. Dan di antara zikir yang disuruh pada hari Arafah yang kita banyak baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hari 9 tu, itu zikirnya dibanyakkan. Zikir tu banyakkan baca. Seperti mana orang di sana bertarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita niat, kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dia sama tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sama tu. Jadi dengan sebab itu pada hari 9, mula daripada kita subuh tu, banyakkan zikir sampai maknanya sebelum gelincir matahari tu dibanyakkan zikir ni banyak.
Kan hari yang ke-9, hari yang 9 tu hari Isnin. Jadi banyakkan berdoa kalau kita ada hajat pada hari Isnin, hari Arafah ni hajat kita banyak kan. Orang yang kehidupannya susah hari ni dengan pandemik, ada anak-anak yang sakit, ada anak-anak yang menghadapi peperiksaan, ada yang kita ni melalui ujian hidup, susah. Banyakkan zikir, banyakkan doa. Jadi itu di antara perkara-perkara yang perlu. Kemudian hari 10, hari nahar. Hari nahar ni lah hari korban. Kemudian hari 11, hari 12, hari 13 merupakan hari tasyrik, iaitu hari menjemur daging. Bagi orang yang berkorban, mereka menjemur daging. Jadi itulah perjalanan sedikit sepanjang daripada haji ini yang kita kena faham lah. Besok hari apa, hari Isnin hari apa, hari Selasa hari apa, Rabu, Khamis, Jumaat hari apa. Jadi itu sebabnya kita kena tahu tu sebagai orang Islam, sejarah ini, pusingan hari dalam Islam ni kita kena tahu. Jadi insya-Allah hari ini kita menyambung bicara Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, memberikan nasihat kepada anak dia, memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat dianggap sebagai anak dia. Jadi nasihat yang kedua yang kita nak baca, yang Imam Ghazali tulis risalah untuk memberi nasihat kepada orang yang meminta. Kan? Ayyuhal walid, wahai anak al-mahbub yang tercinta. Wahai anak yang dicinta. Dia anggap mana orang yang meminta maknanya nasihat ini, dia macam anak dia. Jadi dia memberi itu macam seolah-olah yang meminta itu anak. Maka dengan sebab itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya ayyuhal walid. Ya ayyuhal walid. Ya ni ialah harfun nida, iaitu menyeru supaya orang ambil perhatian. Wahai anak, itu mana wahai anak. Mana itu maknanya kalam yang mengajak supaya memberi perhatian kepada apa yang dia nak cakap lepas ni. Ada? Kalau dalam bahasa Arab dinamakan harfun nida. Maknanya seruan. Hai, mana tu makna supaya orang ambil perhatian. Ada? Maka Imam Ghazali mengatakan memberi nasihat itu sebenarnya mudah. Macam hari ni kita baca ni mudahnya baca. Nak memberi nasihat kan mudah. Kata Imam Ghazali, ini Imam Ghazali sendiri mengatakan nak bagi nasihat ni mudah. Tariqus suhulah, maknanya cara yang cukup mudah nak bagi nasihat. Kita nak bagi nasihat kepada orang lain mudah, nak bagi nasihat kepada anak, nak bagi nasihat kepada orang yang mendengar ni cukup mudah. Tapi kata Imam Ghazali apa? Yang beratnya ialah menerima nasihat tersebut. Yang berat ni ialah nak menerima nasihat. Ada? Kalau kita beri nasihat kepada isteri tu, kalau kita beri nasihat mudah, tapi yang nak menerima tu berat. Walaupun yang nak diterima tu dia tahu kadang-kadang nasihat itu maknanya betul. Nasihat yang diberi itu maknanya kesalahan tu ada pada diri dia. Tapi nak menerima nasihat tu Allah cukup berat. Seorang anak nak menerima nasihat daripada ayah tu berat. Seorang isteri nak menerima nasihat daripada suami berat. Kan? Seorang murid nak terima nasihat daripada seorang guru tu berat. Bukan senang. Kenapa kata Imam Ghazali? Kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit. Tersangat pahit bagi sesiapa yang selalu mengikut hawa nafsu. Itu dia punya point dia. Berat bagi siapa? Bagi orang yang mengikut hawa nafsu. Ada kalau hawa nafsu kita beri nasihat ni dia tak sesuai dengan dia, dia tak ada. Kita kata ni rumah dekat-dekat, datanglah belajar, datanglah sembahyang jemaah. Nafsu kata, kau sembahyang seorang sudah dah, nak ajak aku dah. Dia berat tu. Kenapa? Tu nafsu kata. Nafsu tu yang menyuruh tu. Kerana nafsu ni mengajak. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dan
Kenapa? Nafsu ammarah ni dia sentiasa mengajak manusia ni supaya melaku jahat, buat jahat. Ammaratum bisu illa man rahima rabbi, melainkan nafsu tu kalau sekiranya mendapat rahmat daripada Allah. Atau kita hari ni kalau dapat rahmat Allah tu kan, tak payah disuruh, orang belum azan dah datang. Kan? Orang belum azan lagi dah sampai. Dia marah pula, kenapa buka pintu lambat? Takkan dia paling lambat tadi. Ya. Ada jadi maknanya kenapa? Nafsu. Nafsu ni memang dia tak sesuai. Dia kalau maknanya benda baik ni memang tak kena dengan dia. Orang kata tak kena. Nafsu ni, nafsu ammarah ni dia sesuatu yang tak kena dengan dia. Kita kata ni apa ni, orang-orang datang hari Jumaat, jemaah datang sembahyang berjamaah, datanglah kan dekat. Dia kata kau nak sembahyang tak tahu sekarang Covid. Dia cerita Covid pula. Dia cerita Covid pula. Dia kena apa? Nafsu yang kata tu. Alah, sembahyang aja lah. Nak ajak-ajak orang pula. Tahu kami bukan tak sembahyang. Macam-macam tu dia buat helah. Dia membuat helah tu kerana apa? Kerana bila maknanya nafsu tu dia tak bila kita beri nasihat itu pahit bagi siapa? Bagi orang yang mengikut kehendak hawa nafsu dia. Itu memang terasa pahit bagi orang ni. Orang-orang ni susah nak terima kerana apa? Kerana nafsu dia berlawan. Berlawan dengan apa yang kita kata. Maka kata Imam Ghazali, nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Ada apa ni? Nafsu ni cinta perkara-perkara yang dilarang. Nafsu tak suka sembahyang berjemaah ni, tak suka. Dia sembahyang seorang dia cepat habis. Kan? Dia cepat habis. Kalau sembahyang jemaah kan nak tunggu Pak Imam pula jenis lambat pula. Dah makan 2 pinggan baru keluar pula. Hari bulan puasa baru datang. Lambat kita ni menunggu mana Pak Imam ni. Kita nak jadi imam, kita pun tak berapa nak berani. Sekarang kita jadi imam pula, yang imam pula buat batuk kat belakang, hilang surah Fatihah. Bukan Fatihah, kuliah pun tak boleh jumpa dia punya walakum dinukum waliyadin. Yang main. Imam duduk belakang buat batuk. Alamak. Dah hilang dah apa yang dibaca tadi. Jadi maknanya begitu. Maknanya apa? Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu resmi. Yang paling menjadi halangan kepada nafsu ni apa? Iaitu orang yang mencari ilmu resmi. Ilmu resmi ni apa? Iaitu ilmu yang nak mendapat menjadi pegawai, nak dapat satu gelaran resmi. Mereka belajar betul-betul. Besok aku kalau dah ada pangkat, aku dah ada jawatan, kau siap kau. Kan? Dia jadi dapat dia cari ilmu tu dengan tujuannya tu apa? Kerana apa? Nak mendapat populariti ataupun nak mencari kedudukan. Ini apatah lagi nafsu dia memang tak suka benda ni. Kan? Dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia, kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi keselamatan dan sebab kebahagiaan yang tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang dipelajari. Ini orang-orang ni dia belajar ilmu tu tujuannya dah dapat pangkat, besoknya ilmu-ilmu ni tinggal buang belakang. Dah ada pangkat apa lagi nak buat ni kan? Masa pada waktu tu dia dah tak beramal dengan ilmu yang dia belajar dulu kan? Dia dah tak ada dah. Yang dulu dia belajar bertungkul umur, menyengkang mata, nak bersusah payah. Bila dia dah dapat jawatan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan nak mencari maknanya mengejar habuan dunia, nak mencari makna kepopularitian, pangkat dan sebagainya, ilmu-ilmu yang dia belajar tu dia lupa dah. Itu sebab hari ini kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dia belajar ilmu tu. Sampai pada masa dia dah ada pangkat, tengok.
rasuah, nak pecah amanah. Dia kan bukan tak tahu buat tu benda tu salah. Bertahun-tahun berlaku benda tu kan. Dia kata tak nampak, lepas pandang. Kau percaya ke tu? Percaya? Sebab tu bila dah ada pangkat, dia menolak tepi. Yang pentingnya duit, yang pentingnya habuan. Dia tak kisah dah. Salah ke tak salah ke, kelantar kau lah. Yang penting aku kaya. Dia tu. Nak. Sedangkan dia tahu benda tu salah. Mana ilmu yang dia belajar dulu? Dia dah tak pakai dah. Ilmu-ilmu tu dia tolak belakang. Kerana apa? Kerana pada waktu itu dah memenuhi nafsu dia. Apa yang dia hajat, nafsu dia kata, bagus. Inilah yang kau nak kena cari selama ni, yang kau susah-susah. Inilah dia. Kan? Jadi begitulah yang disebutkan. Maka orang yang seperti ini sebenarnya terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli salaf falsafah. Orang ini sebenarnya yang belajar dengan tujuan cari pangkat, cari habuan, cari maknanya kedudukan, mengikut hawa nafsu. Maka ini orang adalah orang yang tertipu dengan hawa nafsu. Sebab tu kita kena waktu belajar ni ingat dulu, pasang niat betul-betul. Ada pasang niat betul-betul, supaya apa yang kita belajar tu diberkati oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai maknanya salah dari segi i'tikad, kan? Maka kata Imam Ghazali, subhanallah, maha suci Allah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya yang telah diketahuinya, nanti pada hari kiamat akan disoal dengan soalan yang lebih berat daripada soalan yang dikemukakan dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang ada ilmu ni yang tak beramal dengan ilmu, dia punya soalan lebih berat daripada orang yang tak tahu. Kan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kan? Kamu cakap tapi kamu tak buat. Dia lebih banyak soalan. Ada? Mana orang-orang yang tahu tu lebih kena soal banyak. Orang lain yang tak tahu dah lepas dah, seberang sana dah. Dah dapat makan nasi biryani tanam dah. Kita duduk sini terkebil-kebil lagi. Kan? Sebab apa? Kena soal. Banyak soalan lagi. Tak lepas-lepas lagi. Ni kau buat ni mana ni, kau cakap macam ni, kenapa kau tak buat? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak? Bagi contohnya tak? Seorang ayah kata, kau jangan isap rokok. Dia kata dengan anak, kau jangan isap rokok. Anak pun kata, ayah boleh. Ayah lain. Itulah. Ayah lain sebab ayah. Kan? Apa lainnya anak dengan ayah? Kalau isap rokok semua sama je, rokok yang sama. Ada? Dia tak boleh kata ayah lain. Ni gitu. Yang kita kena faham tu kan apa? Bila dia beri cakap tu tak sama dengan perbuatan. Jadi jangan sampai yang demikian. Kenapa? Kata Imam Ghazali, orang yang ni dia akan banyak soalan. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ini orang yang paling banyak siksaan ni, yang kena seksa. Itu sebabnya ahli-ahli kitab tu diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tak beramal. Dia tahu tu dalam kitab disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dengan hukum, tapi orang-orang ahli kitab ni disembunyikan. Dengan tujuan apa? Nak cari habuan dunia, maka dia sembunyikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu ahli kitab. Kan? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka ni mengetahui. Alladzina atainahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang kitab itu macam mereka kenal. Mereka kenal akan Rasulullah macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi apa yang dalam kitab tu mereka tahu. Tapi mereka sembunyikan. Waktu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa orang yang paling banyak seksaan dia, yang paling sukar besok bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada seksaan kepada orang alim ni ialah apa? Dia ada ilmu tapi ilmu tak memberi manfaat. Itu satu seksaan. Sebab tu hari ni kalau ada orang belajar, dia menuntut ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmunya, dia tak boleh guna ilmu dia, wah itu tanda satu azab Allah Ta'ala. Ada macam hari ni lah, contoh paling mudah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Katakanlah hari ni kita belajar tentang bagaimana sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna mengikut maknanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Jadi orang datang terangkan macam mana cara angkat takbir. Ada? Macam mana nak angkat takbir tu? Perbuatan angkat takbir tu macam mana? Lafaz macam mana? Kalau orang maknanya dia ajar cara angkat takbir atau ihram, Allahu Akbar, atau boleh memanjangkan Allahu Akbar sampai 14 harakat, boleh. Panjang tak apa, sampai 14 harakat. Kenapa? Kerana apa boleh sampai kepada 14 harakat? Kerana di dalam kalimah Allah itu ada 7 alif. Satu alif bersamaan 2 harakat, kan? Jadi ada 7 alif, maknanya 14 harakat. Waktu boleh panjang. Allahu Akbar, tu dalil dia. Ada? Ataupun yang lebih baiknya ialah dipendekkan Allahu Akbar. Tapi dengan syarat kena memastikan bahawa dalam kalimah Allahu Akbar itu masuk di dalamnya qasad, ta'arud dan ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu, maghrib, itu masuk, kena masuk. Tak masuk tak boleh. Tak dimuqaranahkan dalam Allahu Akbar, maka tak sah solat. Jadi kita dah belajar, orang tunjukkan Allahu Akbar, cara angkat takbir. Tiba-tiba mana orang kita dah tahu cara angkat takbir yang betul, kita buat lain lah. Allahu Akbar, main ke hidung pula. Naik ke hidung, dia jadi sengar macam lebah. Makna kita dah tahu, tapi kita tak beramal. Maka orang yang dah tahu ni, bila dia tidak beramal, itu satu azab daripada Allah Ta'ala. Itu satu. Kemudian bila kita belajar sembahyang yang sempurna, ditunjuk pula cara angkat takbir, cara mengangkat. Mengangkat ni ada 2 keadaan. Sama ada maknanya di bawah copeng telinga, Allah, di bawah copeng telinga, cara mengangkat takbir atau ihram ni, dia punya perbuatan ni, ataupun separuh daripada bahu, Allahu Akbar, ataupun ni Allahu Akbar. Tiba-tiba kita buat cara lain, macam maknya, kan? Allah. Mana kita dah belajar dah belajar. Tiba-tiba kita tidak beramal dengan apa yang dibelajar. Cara yang betul belajar tu, cara betul mengangkat takbir atau ihram tu, cara betul kita tak buat, maka itu satu maknanya kita tak beramal dengan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya seksaan pada hari kiamat ialah orang alim yang tak, alim tu maksud apa? Dia ambil daripada kalimah alimah, mengetahui. Jadi kalau dia dah mengetahui, dia tak memberi manfaat, maka orang ini adalah orang yang telah diseksa oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Apa tu kita kena jaga-jaga. Itu baru satu, belum rokok, belum sujud, belum bacaan lagi. Ya tak? Sebab tu kita kena betul-betul.
Mungkin satu masa nanti insya-Allah kita buat program, maknanya tahsinus solah. Macam mana nak solat yang sempurna mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mula angkat takbir sampai bagi salam. Hari ni kita tengok macam-macam jenis orang angkat takbir, kan? Yang sampai terlepas ke belakang pun ada. Allah ke belakang pula lepas. Ada. Maknanya betul ke macam tu? Ada yang main songket je. Aduh. Tak apa, tak tahu yang disongket itu, wallahu alam. Ada. Mungkin satu hari esok insya-Allah, mungkin hari Minggu atau hari ke lapangan, kita buat majlis program, maknanya tahsinus solat. Bukan tak reti semayang, cuma nak membetulkan macam mana daripada mula angkat takbir, cara berdiri itu macam mana, tapak kaki macam mana. Ada orang tapak kaki satu pandang Tesco, satu Jaya Jesco. Ada. Ni tapak kaki ni kena diri macam mana? Ada orang kangkang tu bukan makan kangkang kera lagi, kangkang gajah. Bukan main besar kangkang dah. Ada. Kangkang ni ada atau maknanya nak mengangkang tu mengikut sunnah ni macam mana sunnah ni? Itu pun ada ilmu dia tu. Kan? Ada ilmu dia. Kan kata boleh-boleh main buat-buat aja. Sedangkan kita ni semahyang dah. Kalau hari ni 60 tahun, kalau kira daripada umur 15, 45 tahun dah sembahyang. Ada 45 tahun sembahyang. Sebab tu maknanya kita nak memperbetulkan. Cara maknanya sujud apa yang nak turun sujud, apa yang nak dihantar dulu, kan? Kemudian apabila naik daripada sujud, apa yang nak dinaikkan dulu. Ini semua ada ilmunya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kita akan programkan satu masa, kita buat satu waktu duha ke, program tahsinus solat, biar kita belajar sama-sama. Tak? Perbetulkan, baik lelaki baik perempuan. Orang perempuan pun ada dia punya kaifiat solat perempuan. Kan? Orang perempuan kalau dia semayang dia buka macam itu macam mafia misalnya. Kan? Kangkang usah ni. Orang lain boleh masuk celah ketiak dia tu. Ada. Macam mana cara orang semayang, orang perempuan dia semayang pula. Ya. Kata waktu dia sujud nak buat macam mana, waktu dia rokok macam mana tangan nak letak, itu semua ada. Kan? Kerana ini kerana apa? Ibu-ibu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Awwalu ma yuhasabu 'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang mula-mula besok dihisap oleh Allah Taala semayang. Ini kalau semayang ni tak lulus ni memang berat. Walaupun banyak haji, banyak sedekah, ini sembahyang ni dia yang menyenangkan dan menyulitkan. Dia yang boleh menyenangkan seseorang, dia yang boleh menyulitkan seseorang. Lepas tu kita kena jaga-jaga. Nanti mungkin datang kuasa kita surau akan buat satu program. Susunkan satu program, mana tahsinus solat, macam mana solat yang betul, kan? Perkara-perkara yang membatalkan solat, kan? InsyaAllah program ni kami dah buat dah di Masjid Negeri, kan? Program ni kali buat tu 500,000 orang datang. Nak belajar solat kan? Ramai yang datang. Nak tunjukkan apa? Orang semua nak tahu, nak cara membetulkan solat, kan? Hari ni rupanya mereka pun bila dia nak solat, ustaz, saya punya solat ni dah tak macam mana dia yang dulu-dulu. Yang dulu tu kira dulu lah, yang sekarang dah pula, kan? Jadi ni kita kena jaga-jaga, insya-Allah. Kemudian nasihat yang ketiga daripada Imam Ghazali. Kita masuk kepada nasihat yang ketiga dah. Daripada 25 nasihat. Nasihat yang ketiga ni, kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis ni itu orang yang bankrupt.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadri manil muflis?" Kamu tahu tak siapa orang muflis? Maka sahabat-sahabat ni dia bila disoal oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jawab mengikut apa ilmu yang dia ada. Kan? Maka sahabat kata, "Ya Rasulullah, orang muflis ni la dirhaman wala malin." Orang muflis ni dia tak ada duit, tak ada harta, muflis. Rasulullah kata, "Betul." Rasulullah tengok sifat Rasulullah. Rasulullah ni kalau orang jawab tak pernah, dia kata, "Allah." Ada. Itu ketika tengok betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia tak pernah memandang rendah kepada jawapan orang. Ini yang kita kena belajar. Kalau hari ni ada anak beri jawapan, jangan, "Alah engkau baru makan garam." Dah tak boleh. Tak boleh. Tengok Rasulullah tu. Bagaimana sifat Rasulullah sallallahu yang dikatakan oleh Allah Taala tadi? Mahu kata laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Pada diri kamu tu dapat contoh yang terbaik. Dari sudut apa? Makna kalau orang bagi jawapan, macam mana Rasulullah punya respon. Hari ni kalau orang bagi jawapan, kita sentiasa nak membangkang jawapan orang. Seolah-olah kita punya jawapan semua yang betul, orang lain punya tak betul. Rasulullah tengok, bila sahabat beri jawapan tu, sahabat Rasulullah kata boleh juga, kata Rasulullah itu bukan. Tapi kita tengok Rasulullah bila terima jawapan, bila Rasulullah tanya atadri manil muflis, para sahabat kata la dirhaman wala malin. Rasulullah kata maknanya itu betul, tapi dia kata muflis yang sebenar. Rasulullah beri jawapan pula tau. Rasulullah dia tak setakat mana menerima je. Dia tak kata ini jawapan tak apa tepat. Tapi kalau tak tahu mana jawapan tepat, Rasulullah beri jawapan. Rasulullah beri jawapan jana. Orang yang muflis ni lah orang yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Dia datang kepada Allah Ta'ala tu, semayang banyak. Kan? Bukan zakat semayang fardu aja, semayang sunatnya, semayang qiyamnya banyak. Datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan semayangnya banyak, macam-macam semayang buat. Kemudian datang kepada Allah Ta'ala dengan apa? Kerana ada sedekah yang begitu banyak. Bukan sedikit sedekah. Ni sedekah. Banyak sedekah lagi yang dia buat. Kan? Mereka datang dengan banyak amalan kepada Allah. Tapi dalam masa sama, kerja dia mengumpat orang, memaki hamun orang. Maka macam mana Rasulullah kata? Maknanya apabila dia mengumpat orang, pahala dia bayar. Masuk kantong orang. Masuk. Dah habis semua bayar. Tak ada makna lagi pahala nak bayar. Dosa orang masuk dalam kantong dia. Masuk. Ini yang dikatakan muflis, kata Rasulullah. Maka Imam Ghazali kata apa? Jangan engkau jadi orang muflis pada amalan. Tu. Jangan jadi orang muflis. Hari ni semayang bagus. Qiyamnya bagus. Besok pagi-pagi mengumpat orang. Rasulullah pernah ada seorang sahabat cerita, "Ya Rasulullah, kami kagum dengan perempuan ni. Malam dia puasa, malam dia tahajud, siang puasa." Rasulullah kata, "Ni ahli neraka." Sebab apa ya Rasul dia ahli neraka? Dia pagi-pagi menyakiti jiran tetangga dia. Habis semua semayang dia, habis semua amalan dia. Ni kita tak mahu jadi macam tu. Hari ni kita datang bangun malamnya berdiri qiyam, besoknya berpuasa, amalannya banyak, bantu orang dan sebagainya. Ini semua dah jadi pahala kepada kita. Tiba-tiba besok mengumpat, besok mengata orang, besok apa? Semua pahala ni ganap. Ganap macam mana? Besok ambil amalan ni, bayar kat orang. Orang punya dosa masuk pula, kita ambil. Kita pula tanggung. Jadi inilah di antara dia kata apa? Jadi janganlah engkau jadikan diri itu kosong daripada perkara yang berfaedah, dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatan di akhirat. Orang ada ilmu je belum jamin lagi. Ada ilmu je tapi tak beramal, ingat boleh menjamin?
Macam kita lah kalau ada kereta tapi tak reti bawa, agak-agak boleh dapat sedap kereta tu. Nak? Hari ni beli kereta mahal beli tu. Kan? Tapi lesen tak ada. Belum belajar bawa lagi. Kereta tu dah dihantar oleh salesman ke rumah. Kan? Depan pintu lagi. Letak dalam bilik. Kan? Kereta dia hantar. Tengok je. Orang kata, asal tak bawa? Lesen tak ada. Nah. Lesen tak ada pun boleh bawa juga. Tak reti nak bawa. Steering macam mana nak pulas lagi. Itu maknanya tak dapat nikmat dah. Tak dapat nikmat. Kereta ada tapi tak boleh nak guna. Jadi dengan sebab itu. Jadi insya-Allah nasihat yang ketiga ni belum selesai. Nanti insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masih ada 2 hari lagi untuk berqiyam. Pada hari Isnin malam Selasa kita ada maknanya takbir perdana. Takbir perdana ni kita buat selepas daripada Isyak pada malam hari raya hari raya Aidil Adha. Selepas daripada Isyak kita buat solat tasbih dan solat witir. Jadi kita selang-selang dengan takbir. InsyaAllah kita jemput semua ramai-ramai malam tu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa 2 malam yang tidak ditolak doa, iaitu 2 malam hari raya. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah Ta'ala akan membangkitkan dia besok dalam keadaan hati-hati orang lain mati, hati dia tak mati. Jadi dengan sebab itu pada malam hari raya nanti kita datang ramai-ramai, balik lewat sikit lah kan. Lepas sembahyang Isyak kita solat tasbih, takbir, buat takbir, kita buat solat witir insya-Allah. Kemudian kita buat maknanya adakan tahlil untuk arwah kita insya-Allah. Pagi besok orang nak sembahyang raya tak sempat kerana ada korban nak dilakukan, jadi tak sempat nak buat benda tu insya-Allah. Bila malam tu? Nama. Belum lagi sembahyang sate dah ada. Jadi itu Cikgu Yunuh kata, jadi malam-malam tu kita keluar ramai-ramai kan. Kan. Zikir munajat, zikir Arafah insya-Allah. Jadi akan dipimpin oleh Ustaz Abdullah. Jadi kita mintalah 9 tu kita semua puasa. Jadi puasa kita beriftar ramai-ramai kat sini insya-Allah kan. Kena ada tapi jaga penjarakan sosial dan kena ikut SOP yang telah ditentukan lah. Jadi kita harapkan mana pada hari itu Allah Ta'ala memberkatkan kepada kita insya-Allah. Jadi nasihat yang ketiga ni belum kita selesai lagi, kita akan sambung pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.